بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قصة أبي عقيل رضي الله عنه. أخرج الطبراني عن أبي عقيل رضي الله عنه أنه بات يجر الجرير على ظهره على صاعين من تمر، فانقلب بأحدهما إلى أهله ينتفعون به، وجاء بالآخر يتقرب به إلى الله عز وجل، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: انثره في الصدقة. فقال فيه المنافقون وسخروا منه: ما كان أغنى هذا أن يتقرب إلى الله بساع من تمر. فأنزل الله عز وجل: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الآية. Kisah Abu Aqil. Semalam kita dalam peristiwa peperangan Yamamah, kita ada sebut tentang Abu Aqil yang mana dia telah ditikam di dadanya sehingga dia telah terjatuh dan hampir syahid. Maka dia telah bangun bila mendengar laungan bahawa ya lal ansar, maka dia pun bangun dan diminta Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu untuk bantu dia supaya dapat bangun dan terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Abu Aqil ini adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang miskin, yang susah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in untuk belanjakan harta mereka di jalan Allah untuk pergi ke Tabuk, dalam peperangan Tabuk, maka Uthman radhiyallahu an telah datang dengan harta yang banyak. Seperti mana dalam satu riwayat dia kata, aku ada dengan aku 4,000 emas, 4,000, maka 2,000 aku berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. 2,000 dinar, besar. Maka Abu Aqil radhiyallahu anhu ketika itu, para sahabat Ansar dan juga Muhajirin, mereka punya semangat untuk belanjakan harta di jalan Allah, sehingga ada di kalangan mereka yang tak ada apa-apa seperti Abu Aqil ni. Maka dia berkata, aku telah bermalam, sepanjang malam aku telah bekerja dengan seorang Yahudi dan aku telah menyiram kebunnya dengan mengeluarkan air daripada telaga sehingga ke pagi hari. Sepanjang malam apa yang dibuat, bata, sepanjang malam dia telah bekerja, dia telah memberi air, menyiram air ke kebun seorang Yahudi, dan dia telah dapat 2 genggam kurma. Dan 2 genggam kurma ni, 1 genggam dia telah berikan kepada keluarga dia dan 1 genggam lagi dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, inilah yang ada dan aku nak belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik ketika itu, mereka memang dengki dengan orang Islam dan mereka tak nak belanjakan harta di jalan Allah. Bahkan mereka telah bina masjid, masjid yang disebut la masjidun masjid walladzina ittakhadhu masjidan dirar. Mereka buat masjid lain kerana mereka tak nak belanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka ejek Abu Aqil, kata, ini pun Allah perlu ke nak apa kepada ini, dan cukup ke dengan 1 genggam ni untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sepatutnya kalau nak belanja pun dia pun belanjalah banyak, kan, seperti mana Uthman dan lain-lain. Maka Allah Subhanahu wa taala telah turunkan ayat untuk membela sahabat Abu Aqil ni yang akhirnya syahid di dalam Yamamah. Kata, alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Dia diejek sedangkan dia belanjakan apa yang dia mampu. Bayangkan, ada pun 2 genggam, 1 genggam bagi kepada keluarga, 1 lagi bawa dan berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka munafik bila ejek Abdullah bin Ubay bin Salul dan orang-orangnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah membela Abu Aqil dengan mengatakan, kami akan mengejek mereka kelak. Sakhirallahu minhum walahum azabun alim, dan kami sediakan azab yang pedih buat mereka. Bayangkan semangat mereka untuk belanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang Ansar ni memang hebat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada orang Ansar, selepas aku nanti
kamu akan dibelakangkan, kamu akan diejek, kamu akan dihina, hak-hak kamu tidak akan diberikan kepada kamu dan kamu akan ditindas, maka apa kamu akan buat? Maka sebahagian daripada orang Ansar kata, kami akan bangun, kami akan lawan untuk hak kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, nak tak aku beritahu kepada kamu yang lebih baik daripada ini? Mereka kata, ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, isbiru hatta talqawni 'ala al-haud. Bersabarlah wahai Ansar sehingga kamu berjumpa dengan aku di telaga Kausar nanti. Nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Mereka ni walau tak ada apa-apa, mereka belanjakan semua di jalan Allah Subhanahu wa taala demi agama Allah. Walau tak ada apa-apa, seperti Jabir radhiyallahu an dalam peperangan Khandaq. Banyak para sahabat ketika itu tak cukup makanan. Semuanya bersabar dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri telah turun menggali Khandaq. Sedang Nabi menggali Khandaq, Nabi melihat Jabir radhiyallahu anhu terlihat bila mana baju Nabi sallallahu alaihi wasallam terangkat, dia melihat ada batu, satu ketul batu yang Nabi ikat dengan perut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia terus tak dapat tahan melihat penderitaan kelaparan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah lari balik ke rumah. Dia tanya kepada isteri dia, ada apa-apa tak makanan? Isteri dia kata, tak ada apa-apa kecuali seekor kambing yang kecil. Maka dia kata, sembelihlah. Dia kata, kerana aku telah melihat sesuatu yang kau pun lihat, kau tak akan sanggup tahan dengan apa yang kau lihat, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kelaparan. Orang Ansar ni mereka begitu sayang Nabi, mereka datang jemput Nabi di Mekah. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, mereka sambut dengan tala'al badru alaina min thaniyatil wada', kan, wajaba syukru alaina mada'a lillahi da', kan, ji'ta bil amril muta'. Mereka kata, ya Rasulullah, kau telah datang ke sini seperti mana bulan telah muncul, kan, menjelma kepada kami, dan kami di sini akan taat kepadamu. Kami tak seperti orang Mekah yang akan menyakitimu. Ji'ta bil amril muta', kami akan taat kepada segala apa yang kau perintahkan kepada kami. Maka Jabir kata, aku bagi tahu kepada isteriku, masaklah. Dan dia pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beritahu, ya Rasulullah, aku telah sediakan sedikit makanan yang cukup untuk 1-2 orang, bolehlah datang ke rumah aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin, mana mungkin seorang pemimpin makan sedangkan yang lain kelaparan. Nabi tahu sahabat-sahabat lain juga kelaparan, mana mungkin Rasulullah makan seorang diri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun. Rasulullah kata, wahai semua para sahabatku Ansar dan Muhajirin, Jabir telah buat jamuan makan untuk semua, maka marilah ke rumah Jabir. Terkejut Jabir, dia kata, makanan hanya cukup untuk 1-2 orang. Tapi dalam hati dia kata, bukan aku yang jemput, Nabi yang jemput, maka Allah dan Rasulnya akan selesaikan. Sampai ke rumah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kepada Jabir, wahai Jabir, jangan buka makanan tu sehingga aku sampai ke situ. Maka Rasulullah buka periuk makanan kambing yang dimasak tu dan Nabi ludah ke dalam kambing tu. Kemudian Nabi kata, masuklah ke dalam rumah 10 orang dan makanlah. Nabi sendiri yang telah hidang kepada mereka. Maka Jabir kata, lebih 1000 orang Allah Subhanahu wa taala telah berikan makanan. Itu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah ajar kepada kita dalam ni banyak perkara. Nabi pun sanggup berlapar. Dalam satu riwayat, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada satu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam pusing ke kanan, pusing ke kiri, pusing ke kanan, pusing ke kiri. Maka aku mula takut, aku terkejut dan bangun. Aku tanya, ya Rasulullah, sakit ke ya Rasulullah? Rasulullah, tidak ya Aisyah, lapar yang teramat, kelaparan yang teramat. Maka Sayyidatina Aisyah pun menangis melihat keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka dan dia berkata, ya Rasulullah, kenapa tidak Rasulullah doa sahaja kepada Allah? Bukankah Allah akan perkenankan setiap permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ya Aisyah, jangan, kerana aku nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapar seperti ini. Nak beritahu kepada Allah, kata, aku berlapar kepadamu ya Allah. Nak beritahu kepada Allah, ya Allah, aku berlapar kerana-Mu ya Allah, kerana cinta kepadamu ya Allah. Sebab tu ada seorang guru kami, Maulana Jamshid Ali rahimahullah, yang mengajar kami Sahih Al-Bukhari. Dia selalu ungkapkan syair ni. Kata, ah nakar labon ko si इश्क है ये दिल लगी नहीं, सीने पे तीर खाए जा, कदम आगे बढ़ाए जा,
yani zabane hal se keh de ke ha satae ja. Dia kata jangan merungut, kerana ini adalah cinta, bukan main-main. Ini adalah cinta, cinta dengan Allah. Ini bukan hanya bersuka-suka. Dia kata terimalah segala dugaan, terimalah walau panah di dadamu, dan majulah terus ke depan langkahmu. Katalah dengan hati kamu, biarlah aku disusahkan, susahkanlah aku lagi, kerana aku nak susah untuk Allah Subhanahu wa taala. Satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam semayang duduk, dalam keadaan duduk. Diceritakan dalam hadis sahabah, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam solat dalam keadaan duduk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang jumpa Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah, sakit ke?" Rasulullah jawab, "Tidak ya Abu Hurairah, lapar sehingga tak mampu nak berdiri." Maka Abu Hurairah pun menangis. Abu Hurairah yang mana seorang sahabat ahli sufah yang sentiasa dalam keadaan lapar, dia pun menangis melihat keadaan Nabi sehingga Nabi tak sanggup berdiri, tak mampu nak berdiri. Nabi kata jangan menangis, kerana seorang hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan lapar seperti ini, Allah akan ringankan hisab dia. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya takwa, ketakutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lebih-lebih lagi sayang kepada Allah Subhanahu wa taala, sanggup lapar, sanggup dahaga, sanggup bersusah. Mereka tak merungut, mereka rasa kemanisannya. Inilah kehidupan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala redha dengan mereka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala redha dengan mereka. Bukan mudah untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala jika kita tak sanggup bersusah untuk Allah, tak sanggup berlapar untuk Allah, tak sanggup dihina untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bila dihina sedikit kan kita terus kata, siapa kamu nak menghina aku? Para sahabat ni mereka dihina, mereka dikutuk, seperti mana saya sebut tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata kepada orang Ansar, kamu kelak akan dihina, maka jangan kamu kata apa-apa. Kamu datanglah bertemu dengan aku di Kausar nanti, aku akan puaskan hati kamu. Aku akan berikan segala kekurangan apa sahaja yang kamu lalui. Itulah Allah sebut dalam Al-Quran, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Allah bergembiralah, makanlah, minumlah kerana kesusahan yang kamu lalui dalam kehidupan dunia dulu. Itulah kehidupan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Para Ansar ni, mereka susah pun tak apa, mereka sanggup susah, mereka utamakan orang-orang Muhajirin. Sehingga orang-orang Muhajirin datang mengadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, nampak gaya orang Ansar ni, mereka akan maju ke depan, masuk akan kalahkan kami." Maka Nabi SAW bersabda, "Tidak, selagi mana kamu cinta orang Ansar dan kamu cerita tentang kebaikan mereka, kamu tetap akan dapat kebaikan, pahala seperti mana yang mereka dapat." Nabi minta cerita tentang Ansar. Para Ansar ni mereka hebat. Bila Rasulullah dan para sahabat berhijrah ke Madinah, Nabi kata kepada Ansar, "Bantulah Muhajirin." Mereka kata, "Baiklah, separuh kebun kami untuk Muhajirin." Rasulullah kata, "Jangan begitu sekali. Tak perlulah tukar hak milik kebun kamu, tapi apa saja hasil daripada kebun kamu, berilah sebahagian kepada mereka supaya dapat membantu mereka kerana mereka tak ada pekerjaan dan tak ada apa-apa." Maka apa mereka buat? Bila mana mereka dapat hasil kurma daripada kebun mereka, mereka akan bahagi dua. Satu mereka letak banyak sikit, satu lagi mereka letak sikit, kurang sedikit. Yang kurang sedikit itu mereka akan letak dengan ranting-ranting, dengan daun-daun kurma supaya nampak banyak, supaya nampak lagi banyak daripada yang jumlah yang banyak tu. Dan mereka akan bawa dua bahagian ni kepada Muhajirin, kata pilihlah salah satu. Maka Muhajirin akan pilih buah kurma yang banyak kerana mereka lihat yang sebahagian lagi itu yang ada daun-daun itu banyak, dan mereka pun nak utamakan Ansar, nak tinggalkan banyak, mereka akan ambil yang banyak. Bayangkan Ansar akhirnya dapat sedikit, dengan itu pun mereka buat hilah supaya orang Muhajirin dapat lebih. Mereka tak mau ambil lebih. Kalau kita simpan lebih kan, tapi mereka kalau boleh mereka belanjakan lebih di jalan Allah, dan mereka ni memang telah maksudnya berjaya melaksanakan perintah seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Itulah Allah redha dengan mereka. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tak akan dapat kebaikan selagi mana kamu tidak belanjakan apa yang kamu sayang, apa yang kamu suka. Satu hari Nabi SAW pakai pakaian baru yang dihadiahkan oleh Raja Mesir.
oleh gubernur Mesir. Bila Nabi SAW pakai pakaian tu, pakaian yang sangat cantik, seorang sahabat dipuji, maka Nabi buka baju tu, Nabi berikan kepada dia terus. Maka ada sahabat lain lihat, dia kata, kenapa kau puji, engkau tahu Rasulullah SAW akan berikan, sedangkan itu orang hadiahkan kepada Rasulullah. Maka dia berkata, demi Allah, aku tak perlukan baju yang mahal tu, tapi aku mau keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku nak jadikan itu kafan aku kelak supaya aku dapat syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu semangat mereka, cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sendiri telah buktikan, Nabi berikan apa yang Nabi sayang pun Nabi belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih susah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ajar kita kelak? Tak ada siapa nak kata dulu bolehlah Rasulullah senang, Rasulullah kaya, kami miskin, kami susah. Mana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas turunnya wahyu, selepas Rasulullah dilantik sebagai seorang rasul, mulalah kesusahan dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ajar umat ini bahawa bila datang kesusahan nanti jangan merungut, kan? Jangan mengeluh, jangan mengalah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan sediakan ganjaran yang besar. Allah akan berikan segala-galanya. Sehingga pada hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi dalam keadaan tenat dan Nabi pengsan. Bila Nabi terjaga, Nabi tanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ada apakah dalam rumah ini? Aisyah radhiyallahu anha kata, ada 7 dirham. Maka Rasulullah kata, pergilah sedekahkan kesemuanya. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata, maka aku kerana sibuk menjaga Rasulullah, aku tak dapat keluar. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam terjaga kembali daripada pengsan, Nabi tanya kembali, dah sedekah ke belum? Aisyah kata belum. Nabi pengsan balik. Nabi tanya kali ketiga, maka Aisyah kata seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak akan biarkan selagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam tak akan rehat selagi mana aku tidak sedekahkan kesemuanya. Maka aku telah sedekahkan ke 7 dirham itu juga di jalan Allah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, sehingga kami tidak memiliki walaupun sedikit minyak untuk membakar pelita pada malam tersebut. Bayangkan, sehingga terpaksa aku pinjam sedikit minyak daripada jiran untuk bakar pelita pada malam tersebut. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hari Nabi nak tinggalkan dunia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dalam keadaan tak ada apa-apa. Nabi nak tunjuk kepada kita bahawa kejayaan ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang kamu belanja itulah yang kekal, yang kamu simpan akan musnah. Nabi nak beritahu kepada kita, sesungguhnya khazanah Allah Subhanahu wa taala luas. Apa yang kamu belanja fahuwa yukhlifuh, Allah akan gantikan. Apa yang kamu simpan belum tentu jadi milik kamu. Belajarlah. Itulah yang Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu buat ketika dia nak meninggal dunia. Hisham datang jumpa dia, bagi tahu kepada dia, kata, engkau tinggalkan apa untuk anak-anak kau? Dia kata, tak ada apa-apa. Dia kata, aku tak pernah kumpulkan harta yang haram dan aku tak ada apa-apa harta yang halal yang dapat aku kumpulkan. Maka dia kata, beginilah, aku ada 100,000 dinar aku berikan kepada kamu, kamu agihkanlah kepada anak-anak kamu. Dia kata, betul? Dia kata, engkau nak bagikan? Dia kata, kalau begitu kembalikanlah semua duit-duit ini kepada mereka-mereka yang kau telah ambil dengan kezaliman. Maka dia telah meninggal dunia dalam tak tinggal apa-apa pun untuk keluarga. Bukan kata kita salah kalau kita tinggalkan harta. Tidak, kita punya tahap pemahaman kita amat rendah, tahap iman kita amat rendah. Tak salah kalau kita tinggalkan, tapi kita bukan perlu modifiedkan kehidupan mereka. Kita tak perlu ubah kisah ni mengikut akal kita. Kalau kita tak mampu, tak apa, tapi agama tetap agama, pengorbanan mereka tetap disanjung, pengorbanan mereka tetap agung, keagungan mereka kita kena sampaikan sehingga hari kiamat. Kata, ini mereka telah buat, ini mereka telah buat. Seperti mana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tanya, apakah yang ada berlebihan dalam rumah daripada hari aku masuk sebagai seorang khalifah? Maka itu pun dia telah pulangkan kepada Baitul Mal. Kerana apa? Dia kata, itu pun dia tak perlukan, dia pulangkan. Kita tak boleh tukar cerita ini, sejarah tak boleh diubah. Apa yang telah dibuat, dikorbankan itu disanjung dan dihormati, dan kita jadikan mereka tauladan, jadikan mereka contoh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik. Belanjakan sedikit pun tak apa. Kita hari ini belanjakan sedikit pun Allah Subhanahu wa taala akan berikan ganjaran yang besar. Tapi mereka telah buktikan cinta mereka kepada Allah dengan berikan segala-galanya. Seperti mana Abu Aqil tadi, dia bekerja sepanjang malam, dia dapat pun 2 sak, 2 genggam kurma tamar, 1 genggam diberikan untuk keluarga dia, 1 lagi diberikan untuk
jemaah yang untuk nak pergi ke jalan Allah, maka Nabi telah ambil kurma tu, Nabi kata unsurhu fi sadaqah, Nabi kata taburkanlah di atas kurma-kurma lain yang dibawa oleh Sa'ad bin Ubadah dan lain-lain, kerana dengan ini Allah akan berkatkan semua makanan itu. Dan peperangan Tabuk ni satu perjalanan yang penuh dengan penderitaan, kesusahan, sehingga mereka tak cukup makanan dalam perjalanan ni. Para sahabat kata sehingga biji kurma yang dihisap oleh seorang itu akan diberikan kepada orang lain, mereka pun akan turut hisap kerana begitu kelaparan sekali, tak cukup makanan. Ini Nabi SAW nak didik mereka. Kata Allah sayang orang yang sanggup lapar untuk Allah. Allah sayang orang yang sanggup susah untuk Allah. Itulah Allama Iqbal rahimahullah kata, na baca keturak ise tera ayina hebu ayina jo shikastahu tu aziz tarhe nigahe ayina sazme. Dia kata jangan kamu jaga sangat hati kamu ini, kerana ini adalah cermin kamu. Lagi dia hancur, lagi disayangi oleh pencipta hati itu. Lagi hati ini hancur, dihancurkan, lagi orang hina kita, lagi orang kutuk kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan lagi sayang kita. Lagi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hancur, bila Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, Abu Talib meninggal dunia, orang Mekah halau keluar, orang Taif halau keluar dalam keadaan kesedihan, berlumuran darah. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis angkat tangan depan Allah, maka Allah telah panggil Nabi ke Mi'raj jumpa Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi telah jadikan perkara ini pelajaran untuk setiap orang sehingga ke hari kiamat. Siapa saja yang telah bersusah kerana Allah, dia angkat tangan, Allah tak akan tolak tangan dia. Itulah Nabi SAW berikan nama-nama para sahabat. Nabi sebut kalau mereka berdoa, Allah tak akan tolak doa mereka. Kenapa? Kerana mereka telah berkorban nyawa harta mereka untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin Allah tolak doa mereka. Kita sibuk dengan apa dunia kita kan. Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu an, cucu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, satu hari dia sedang tawaf dan dia menangis berdoa. Maka raja khalifah ketika itu Hisham datang jumpa dia. Dia kata, wahai Salim, dia kata, kenapa menangis? Dia kata, adakah kalau ada keperluan apa-apa, bolehlah aku bantu tunaikan keperluan itu. Maka dia kata, aku rasa bersalah dalam rumah Allah, aku meminta kepada selain Allah. Maka Hisham pun kata, aku pun tunggulah di luar Baitullah, di luar masjid. Sehinggalah Salim radhiyallahu an, dia selesai tawaf, dia selesai ibadat, dia keluar. Maka lagi sekali aku tanya, adakah hajat apa-apa yang boleh aku tunai? Kenapa tuan menangis tadi? Dia kata, hajat apa? Hajat akhirat ataupun hajat dunia? Maka Hisham kata, hajat dunia, kerana hajat akhirat mana aku boleh buat apa-apa. Maka Salim kata, hajat dunia dengan Allah pun aku tak pernah minta. Kalau kau boleh tunaikan hajat akhirat aku memang memerlukan. Itu kehidupan mereka, tuan-tuan, perempuan kan. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka ini contoh. Khairul quruni qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum. Ikutlah mereka, para sahabat, para tabi'in telah buktikan mereka ikut. Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan mereka juga kejayaan. Dan Allah tunjuk siapa saja yang tak nak ikut, siapa saja yang pilih jalan lain, Allah telah musnahkan mereka, telah hina mereka. Mereka tak ada apa-apa, walaupun ada kekayaan, walaupun ada segala-galanya. Tengok Yazid, Allah Subhanahu Wa Taala telah musnahkan. InsyaAllah mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan kita. Para sahabat ni, kalau kita baca pengorbanan mereka, memang seumur hidup kita akan habis. Kita tak akan mampu memahami jiwa mereka, keagungan mereka, apa yang mereka sanggup buat untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak takut kepada kematian. Kenapa? Mereka kata itulah jalan untuk bertemu dengan Allah, dan mereka punya cinta kepada Allah. Mereka kata itulah jalannya, maka kenapa patut aku takut? Seperti mana bila para sahabat mereka nak menyeberangi sungai Dajlah, kan kuda yang mereka nak masukkan dalam sungai itu, dia dah mula gelabah dah. Maka seorang sahabat kata, takhafuna min hadhin nutfah, kata kau takut dengan titisan air ni? Dan dibaca ayat, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Tak ada seorang pun boleh meninggal dunia, boleh mati kecuali pada masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu teguhnya iman mereka.
Mereka tahu mereka tak akan mati selagi tak sampai ajal, dan mereka sanggup berikan nyawa mereka. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam peperangan Yarmuk, bila mana 60 orang sahabat, 60 orang para sahabat berhadapan dengan 60,000 tentera Rom. Ketika itu dia baca ayat ini, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bih. Kata sesungguhnya Allah telah beli harta nyawa orang Islam ni dengan syurga. Mereka berjihad di jalan Allah, mereka berjihad di jalan Allah, mereka melawan musuh, mereka terbunuh, mereka beriman dengan janji Allah yang Allah telah janjikan, haqqan wa'adan 'alaihi haqqan, dalam Taurat, dalam Injil, dalam Quran. Dan siapa sahaja yang telah sempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah telah berikan mereka janji akan kemenangan yang besar. Zalikal fawzul azim. Ini para sahabat, mereka yakin. Sebab tu mereka tak pernah mundur ke belakang. Ke dalam satu peperangan, musuh tak dapat nak kalahkan para sahabat. Mereka tanya, kata apa kelebihan mereka ni? Kan kita pun ada tentera, orang-orang kita pun gagah perkasa, ada kekuatan, kita pun berani, kita pun ada senjata, kita pun orang-orang yang kuat, kan, fit. Tapi apa yang menyebabkan para sahabat sentiasa mendapat kemenangan? Maka salah seorang daripada kalangan musuh kata apa? Kata setiap orang di kalangan sahabat ni, mereka ini kalau boleh mereka nak mati dulu sebelum sahabat mereka. Mereka depankan diri mereka untuk mati dulu sebelum sahabat mereka. Maksudnya kalau panah datang, mereka kedepankan diri mereka. Seperti mana para sahabat telah kedepankan diri mereka dalam Uhud untuk mereka memelihara Rasulullah. Dan begitu juga mereka sentiasa depankan diri mereka. Sebaliknya kita pula, setiap daripada kita ni kalau boleh mereka nak sahabat mereka yang mati dulu. Itu yang membezakan kita dan para sahabat, itu yang memberikan mereka kemenangan. Setiap orang bila sanggup utamakan orang lain dalam kebaikan dan depankan diri sendiri bila dalam bahaya, maka di situlah akan bermulanya kejayaan seperti mana para sahabat telah berjaya. Allah puji mereka, Allah sayang mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala redha dengan kita seperti mana Allah redha dengan mereka. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh.